Hello, Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari Rabu kepada semua orang. So, pada malam ini kita ada satu lagi session Remaja Dengan Kata bersama dengan Top 12 Finalis Euro Remaja 2021. Dan pada malam ini kita ada dua lagi orang finalis. Pada hari Sabtu lepas kita ada bersama dengan Fazik dan juga Hazim dan juga Idin. So pada malam ini kita ada dua lagi orang yang telah di-review sebagai finalis Hero Remaja 2021, which is Mirul dan juga Amir Ahnaf. So guys, kita akan request mereka untuk masuk selepas ini. Tapi sebelum itu, kalau korang ingin bertanyakan soalan kepada mereka, korang boleh just letakkan di dalam question. And pada malam ini saya takkan kesorangan sebab ada seorang lagi yang akan menemani saya pada hari ini daripada tim remaja. Kita tengah request untuk masuk. Mana dia ni? Hello. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hai Faiz. Hai. Siapa awak? Awak perkenalkan diri. Hai, hai semua. Kita Nana, writers majalah remaja. Selalu korang akan tengok Faiz je kan. So, hero remaja kali ni, kita orang akan bergilir-gilir dengan Faiz. So, Faiz tak bosan lah, dia ada kawan. Kita macam kalau blur tak tahu nak tanya soalan, okey. Nana tanyakan soalan tu kita. So, hari ni kita ada dua lagi finalis, which is Mirul Aiman dan juga Ami Ahnaf. So, Nana ada favourite tak? Nana macam, adakah mereka berdua ni favourite Nana ataupun ada orang lain? Hmm, boleh cakap tak? Boleh kan? Nanti orang kata nanti bias pula. Tapi tak adalah, macam diorang-diorang ni macam okey lah. Walaupun baru 2 kali kan jumpa. First masa audition, second masa photoshoot hari tu. Tapi macam boleh bekerjasama dengan senang. Macam senang lah macam tu. Faham? Okay, so kita tanpa melengahkan masa, kita akan jemput diorang untuk masuk. So, Kalau followers remaja, kalau ada followers yang nak tanya apa-apa, korang just tanya je tau. Nanti kita akan tanya dekat Amirul dengan Amir. betul. So, korang just bagi je soalan dekat question box. Hello. Kamu masa-masa gelap. Hello, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asal Amir macam lag? Korang sihat? Sehat, Alhamdulillah. Abang Faiz sihat? Kak sihat? Sihat, Sihat. tapi petang tadi macam panas sikit. Panas sikit Ya, lah. betul. Seperti hari ni lebih panas kan? Betul. Kau pakai gila. Bukan cuaca je panas, tapi korang tak kena laporan polis kan? So, No. Tak ada. Kenapa laporan polis Faiz kenapa? dah. Itu Saya nanti lag kita ke? Saya lag sembang ke? yang tepi. I lag ke? Okey, nanti kita borak tepi. Tak ada. Semua orang okey, boleh dengar dengan jelas, tak blur semua. Okay guys, untuk pengetahuan korang, ini adalah dua daripada top 12 finalis Euro Remaja 2021 kita yang baru kita review pada hari Sabtu lepas. Dan mereka daripada belah kiri kita ada kita ada Amirul Aiman. Hello Mungkin guys. Amirul boleh Assalamualaikum. perkenalkan diri sikit. Alright, okay, nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Nur Azman. Boleh lebih dikenali sebagai Mirul Aiman. Mirul berumur 23 tahun dan menetap di Putrajaya. Itulah sedikit sebanyak. Okay, dan sebelah Amirul pula kita ada Amir Ahnaf. Okay, Amir, perkenalkan diri kepada mereka. Hi, okay, boleh. Hi everyone, Assalamualaikum. My name is Amir Ahnaf. You guys boleh panggil I Amir. I berumur 21 tahun, berasal daripada Terengganu, sekarang ni menetap di Selangor. So kita ada orang-orang daripada bukan negeri Selangor dan KL, kita ada daripada Putrajaya dengan Terengganu malam ni. Yes! Betul. Anak jati Terengganu. Walaupun dah murtad masuk Selangor. Tapi Mirul still dekat Putrajaya kan? Mirul masih orang kata berkawan rapat dengan Putrajaya. Oh, cik. Masih stay kat Putrajaya lah. Masih stay kat Putrajaya. Mirul, kalau kat Putrajaya tu apa yang best? Apa yang menarik untuk kalau kita nak lepak ke? Macam ni. Putrajaya setakat Mirul stay kat sini daripada Mirul stay Putrajaya since 2008. Hujung 2007. Sebelum tu?
Sebelum tu Miro stay dekat Sebelum tu Rawang. stay kat mana? Miro stay kat Rawang, Bandar Tasik Puteri. So sekarang ni Miro stay dekat Putrajaya. And dah berapa lama since 2008 lah. Miro nak cakap banyak sangat tempat yang best dekat Putrajaya. Dia mostly, dia bukan Putrajaya ni bukan macam ada theme park ke ada apa. Dia just lepak-lepak tempat chill-chill. Kalau you guys tahu yang main basikal, Putrajaya ni salah satu tempat lah di mana orang-orang yang bermain basikal, sukan basikal ni tempat diorang berhujung minggu. Kemudian tempat-tempat lain yang ada, maybe sebab kat sini kan pusat kerajaan kan. Pusat kerajaan ada banyak-banyak tempat ya pentadbiran. Nak cakap theme park, tak ada theme park semua. Dia just lepak-lepak chill-chill, relax, food court, food truck. Macam tu lah sikit sebanyak. Jambatan paling best. Jambatan paling best. Dulu masa sebelum COVID, kita boleh park dekat sebelah jambatan yang warna-warni tu. And then kita boleh lepak, kita boleh rehat, tengok pemandangan. Tapi sekarang ni dah COVID lama dah. Miro pun dah lama tak lepak di situ. Itulah sikit sebanyak dekat Putrajaya apa yang ada. Aku rasa aku tanya sikit je, aku tanya tempat chill kau je. Pasal kau macam explain macam tourism board. Hari ni kan kita borak-borak santai bang. Itu bukan santai, itu dah macam bernama. Bernama TV. Kalau Amir pula mesti dah lama tak balik ke Terengganu sebabkan pandemik sekarang. Okay. Satu benda yang paling Amir rindukan tentang Terengganu. Wow. The most thing yang I memang rindu pasal Terengganu is pantai. Yes, pantai. Okay, the reason Sebab is tempat pantai yang paling best mana? kalau pantai dekat dengan rumah I would say pantai Teluk Lipat je lah kan. Sebab 5 minit je dari rumah. Oh. 5 minit Best je. lah. Like, 5-10 minit macam tu lah lebih kurang. Patutlah rambut macam surfer kan. Dia macam Oi, jangan surfer. dia bawa surfing board, 5 minit lari-lari, lepas tu terus. Lepas tu apa Okay, ni? anyway. The big reason yang I minat pantai sebab kalau weekend biasanya I akan pergi diving lah. I akan pergi berenang, mencari ikan dan lain-lain. Macam lah. Wow, nelayan apa ya? Oi, of course Ikan. lah. Takak ikan. Ada- Ada yang sebut apa ni? Mirul handsome-nya ataupun Handsome lah Mira. malam-malam pun ada orang cakap tu. Ada orang cakap Amir lagi suka lepak lipstick daripada lepak. I rindu si tu. Okay. Anyway guys, macam tadi kita orang cakap, korang boleh je hantarkan soalan dekat question box. So kita orang tak terlepas panjang. And then kita akan tanyakan one by one. Nana akan tanyakan kepada Amir dan juga Mirul. Tapi sebelum tu, ada satu benda yang aku baru perasan sejak korang di reveal sebagai top 12 finalist is Apa tu? tiba-tiba ada pula fan club. Ui. Macam aku rasa baru 5 hari tapi dah ada fan club. So cerita sikit, korang sendiri ke yang nak ada fan club tu ke ada orang yang macam Amir, Mirul, jom kita buat fan club. Mirul, boleh kan? Tak ada. Bagi Mirul, tujuan sebenar ada fan club tu sebab Mirul nak tahu berapa siapa yang support Mirul. And bagi Mirul, fan club ni dia benda penting lah untuk Mirul sebab kita nak bergerak kat industri ni. Mirul tak boleh untuk bergerak sorang-sorang. Mirul perlu bergerak atas sokongan dan bantuan orang kata bantuan tu lah. Motivasi daripada supporters Mirul. And Dreamier, nama fan club Mirul Dreamier. So Dreamier, thank you sebab support. Itulah sedikit sebanyak. Tak banyak. Sikit banyak. Okay, kalau Mirul dengan Dreamier, sebab dia Mirul kan, Dreamier. Ya. Ada orang nak jadi sentiasa dah ni. Apa? Dia nak jadi sentiasa fan club Mirul. Dah ada sentiasa belum? Setiausaha. Thank you buddy. Maybe soon ada setiausaha. Okay, kalau Mirul dengan Dreamier dia macam Amir pula apa nama dia? Nama fan club I King Fear. Apa benda? Apa? King, okay. King Bro, Fear? King. Ya. Maksud dia like nama I, maksud Amir adalah ketua ride.
ketua pemerintah Ha? raja. So bila kita translate to English, maksud dia king. And king macam dah standard sangat orang guna king kan. So I tambah ER tu. ER tu macam slang dalam English. Ya, macam tu lah. King of fear. Faham. Yeah. Kreatif kan anak diorang ni. Macam-macam idea diorang ada untuk nama fan club diorang. Okay, anyway, siapa yang nak masuk tu just DM ke ataupun boleh pergi dekat IG rasmi fan club macam mana? So, kita tahu mesti ada WhatsApp group lah, apa Telegram group lah. Belum lagi. semua ni. Kita orang belum Belum lagi. Tak buat lagi. Belum lagi. Oh, so belum official lagi lah. Belum lagi, tapi at least bila dah ada Instagram punya page tu kan, kita boleh cerita kat orang apa perkembangan kita, apa Twitter kita macam Mirul cerita kan. Okay, apa Twitter Mirul. So kat situ orang boleh tengok, and maybe orang boleh follow and support Mirul macam tu lah. Actually diorang bukan hanya ada kat Instagram saja, kat Twitter pun diorang ada juga. So korang boleh search dekat Twitter masing-masing lah, Mirul Aiman dan juga Amir Ahnaf. Okay, macam biasa soalan yang paling klise lah yang aku tanya untuk mereka yang baru saja terpilih. Apa sebenarnya, korang sebenarnya dah tahu sebelum hari Sabtu yang lepas, betul tak? Okay. Macam mana? Tak dengar. Korang dah tahu korang dah tahu terpilih ni sebelum Sabtu yang lepas lagi kan, sebab kita perlu lakukan persediaan semua. Apa sebenarnya reaction ataupun perasaan korang bila mendapat terpilih? Mirul? Setengah Mirul. Mirul jangan lag. Stop. Aku rasa dia tak Stop. dengar. Okay, Amir jawab lu, Meh. Tadi abang Pak Ista. Ya Allah, sorry. I got your back, bro. I got your back. Okay. Apa perasaan Amir right after dapat keputusan yang Amir top 10 finalist adalah I memang apa orang kata sebab Aku dengar kau menangis. Yes, betul. I memang betul-betul nak sebab cuba bayangkan I cuba 4 kali untuk masuk sebagai top 10 finalist remaja. Cuba 4 kali baru dapat. Kalau kita dalam tempat macam tu kan, mesti nangis gila kan. So I speechless. Sampaikan nafas I tercungak-cungak macam tu. And then I sujud syukur and then I call my mom and dad sambil nangis-nangis. Masa tu kat mana? Masa tu dekat rumah saya buat dekat Selangor ni. Okay, 4 kali mana datang orang kata semangat tu nak mencuba sampai 4 kali. Kalau orang sekali dah tak kena tu dah give up dah. Kau macam mana? Betul. I would say kita tanya diri kita sendiri lah, kenapa kita nak masuk Euromaji sebenarnya? Kadang-kadang yang orang sampaikan cuba 1 sekali 2 kali tu, dia orang tak apa orang kata, dia orang tak jujur dengan diri sendiri. Macam dia orang masuk tu maybe untuk saja-saja try, maybe saja macam okay, kalau aku dapat rezeki aku lah, macam tu. Tapi kalau I memang betul-betul nak masuk dalam dunia industri. Tapi disebabkan kita orang kata apa, pas pergi 1 kali 2 kali kena reject tu, that doesn't mean that I tak layak. Tapi I still ada kekurangan. So kita balik, kita baki. Ada, kita pergi balik macam tu. Sebenarnya kan aku bila tengok rambut panjang kau, aku teringat rambut panjang Mirul waktu dia ada rambut panjang. Lepas tu dah ada. Yes, betul. Rambut Kenapa balik kau dia. potong Mirul? Mirul jangan lag. Kenapa kau potong rambut kau? Okay. Kenapa kau potong rambut kau? Okay, first of all, masa sebelum Mirul masuk masa datang audition, Mirul dalam keadaan yang rambut panjang. Betul Abang Faiz? Mirul kira rambut panjang ni lah. Dan kemudian bila Mirul sampai dekat stage 3 tu, Abang Ain, kalau you guys tahu Fizrin, Abang Ain, dia cakap, Mirul, saya sukalah gambar Mirul yang dengan Your Mom ni. Ni Your Mom kan? Aku cakap, oh iya ke? Macam lagi cute lah kalau rambut pendek. Maksudnya dia cakap, oh iya ke? iya ke? So maybe rambut panjang tu maybe lebih nampak matang kan. And Mirul nak bawa satu personality yang lain lah dekat dalam Hero Remaja ni. Maybe dulu Mirul dah lama rambut panjang. So bila dah masuk Hero Remaja, okay, tak apa, Hero Remaja ni Mirul rambut pendek, itu adalah Mirul Aiman lah. Nanti lepas Hero Remaja barulah fikir nak sebar rambut panjang ke, nak buat dreadlock ke kan. Macam tu lah. Aku sebenarnya simpan lagi video kau tengah buat live Alamak. potong rambut tu.
Alamak. So, so, so korang kena berhati-hati lepas ni korang buat live apa. Kena tengok siapa yang masuk live kau. Kalau tak, memang banyak bahan-bahan nak mengaibkan kau. Okay, anyway, Nana mungkin ada soalan daripada followers tak kepada mereka? Diorang tak banyak soalan tapi diorang macam banyak lah kata mantap Mirul. Banyak yang support Tim Mirul, Tim Ami. Thank you. Macam Nana sendiri ada waktu audition Hero Remaja 2021 tu. So bila Nana tengok mereka berdua ni semasa audition tu, apa yang Nana first impression lah? So ramai tak pernah tengok diorang in person, tak hanya tengok melalui Instagram kan. So in person diorang ni macam mana tu? Ami macam Nana dah banyak kali jumpa dia. Dia lah dah jumpa dengan dia. Dia pernah mengaji, dia pernah azan Main gitar. pernah menyanyi. So macam tahulah dia punya macam dia banyak effort lah dia nak masuk Euro ni. Amirul pula macam dia nampak unik. Dia macam lain daripada lain. So macam dia ni rare ni. Mesti dia dapat. Macam tu lah. Akak Apa ada yang lain pasal dia? Of course ada Mirul. Semua orang ada. Akak ada time audition tu? Ya ke? Ada. Tapi kita jorok kat belakang. Oh ya ke? Dia tak dapat. Ramai sangat. Alamak, rasa tu. Apa tu, apa yang unik pasal Mirul ni Nana rasa? Masa first time tengok. Masa dia datang tu kot sebab style dia lain sikit kan. Oh ya ke? Mirul kan yang pakai seluar bawah Seluar besar. bukat. Ya, Miru datang dalam keadaan pakai seluar bukat. Yelah, pakai macam- jaket. Okay, ada yang bertanya, Adi Zulkarnain tanya, kenapa Amir ambil keputusan untuk simpan rambut panjang? Jangan cakap aku yang suruh, walaupun aku yang suruh, tapi kenapa kena? Faham. Actually, I masih muda and I suka bereksperimen dalam bidang apa sekalipun kan. Lagi-lagi dalam bidang fashion. So, first thing yang orang akan nampak bila tengok kita adalah rambut lah, I think. Asset. Ya, rambut ni aset dan mahkota lelaki. Gitu. So, ramai juga and then my mum pun kata awal-awal tu memang orang kata apa macam rimas lah sebab rambut I curly. Kalau awal-awal tu macam payah sikit, nampak macam tak kemas, selekeh bila simpan rambut. Tapi bila lama-lama simpan memang cakap okey kena dengan Along, so I pun proceed lah simpan sampai panjang sekarang. Tak, masing-masing macam sangat rapat dengan parents sendiri macam parents cakap rambut okey lah kita simpan rambut panjang. Okay. Okay, anyway, aku ada beberapa soalan yang aku nak tanyakan kepada followers ni. So, okay, Soalan apa tu? tak ada sangat banyak soalan sangat. Just tanya Yang Mira. diorang tanya Mirul. Ya. Ada orang tanya what is your biggest problem that you face and how did you tackle it when you tackle player in rugby? Oh yo. Biggest problem. Kiranya apa masalah terbesar Mirul and macam mana Mirul tackle benda tu, macam mana Mirul cure benda tu. Okay, Mirul rasa lah, bagi Mirul the biggest problem yang ada dekat Mirul sekarang adalah Mirul sangat terlepas pandang dengan masa, dengan time. Macam kita tahu kan, kita time lockdown ni, tahu-tahu kan, dah malam, tahu-tahu dah habis dah hari ni. So benda tu yang Mirul rasa macam setiap hari bila malam je mesti macam alamak, dah malam dah habis dah hari ni. So benda tu Mirul kata tak boleh. Benda tu at least Mirul kena isi lah masa yang ada tu. At least satu hari tu Mirul kena at least isi masa tu dengan benda-benda yang boleh memberikan kebaikan kepada future Mirul ataupun something untuk Mirul atau family Mirul. Betul tak? Kalau macam kita terlepas pandang, kalau kita tak tidur, makan, perang, benda tu akan jadi kosong lah. Hari yang kita lalui itu akan jadi kosong. And satu lagi lah, benda yang Mirul rasa kelemahan paling besar untuk Mirul adalah Mirul takut dengan gagal lah. So bila Mirul takut dengan gagal ni, Mirul takut untuk mencuba. Tapi Mirul dibesarkan dengan abah Mirul yang sentiasa
suruh Mirul untuk ke depan, sentiasa suruh Mirul untuk berani mencuba, sebab tak salah pun mencuba bagi Mirul. Kalau let's say lah benda tu bukanlah yang terbaik untuk kita, Tuhan akan tunjukkan. Tapi kalau benda tu yang terbaik untuk kita, Tuhan akan berikan benda tu pada masa yang sesuai lah. So macam mana Mirul cure benda tu adalah Mirul buat something lah. At least satu hari Mirul buat something. Mirul tolong ke, Mirul study sikit ke, buat research ke macam mana. And itulah sedikit sebanyak apa yang Mirul rasa cara-cara Mirul atasi masalah Mirul tu. Jadi sepanjang PKP daripada bulan Jun tu kan, boleh tak Miro pilih satu perkara yang Miro dah belajar, something new yang kau dah belajar? Satu benda yang Mirul belajar, Mirul rasa kasih sayang lah. Time PKP Tak belajar kasih sayang. Wow. apa yang Mirul dapat benda tu adalah love. Mirul kat sini Mirul belajar, Mirul belajar yang bonding family tu sangat-sangat memberikan efek kepada diri kita tu. Kasih sayang antara family tu. Bila kita bond dengan family, at least kita jumpa dulu masa time sebelum COVID, kita susah nak berjumpa, kita susah nak, sebab Mirul kan belajar jauh. So bila COVID ni, kita apa-apa kita duduk dengan family. And benda tu Mirul rasa sangat-sangat memberi kesan lah kepada Mirul. Kalau Mirul tengah down, jumpa family, dia rasa macam happy and bagi energy kat Mirul. And Mirul rasa bukan Mirul seorang lah. Bukan Mirul seorang rasa benda tu. Ramai-ramai yang ada perasaan tu sebabkan COVID ni. Sekejap, aku baru perasan. Korang sebenarnya Amirul dengan Amir dia cakap Amirul. Ya. Aku tak plan. Serius aku tak plan korang sama-sama hari ni. So, Ya, Isyak betul. Amir dengan Amirul. Okay, ada nama yang sama tapi berlainan. Kita ada juga beberapa orang yang mungkin pernah join Hero Remaja. Ada Razman di sini dan juga Afiq. So macam Razman Betul. aku tanya kepada Amir lah, since Miro baru jawab soalan tadi. Amir, kenapa kau yakin bahawa Hero Remaja ni boleh mengubah diri kau menjadi seorang yang lebih baik dalam industri seni? Sebab kau sendiri pun masuk Hero Remaja disebabkan untuk masuk ke industri seni kan? Betul. So apa yang membuatkan this pertandingan boleh membuatkan kau menjadi seorang yang lebih baik? Okay, terima kasih soalan tu. Terima kasih Abang Azman atas soalan yang telah diajukan. Okay, pada pendapat saya, setakat yang saya tahu, Hero Remaja ni like reality show yang dah betul-betul matang untuk melahirkan beberapa artis-artis yang baru nak naik untuk masuk dalam industri. Seperti yang kita nampak daripada hero-hero remaja yang dulu, memang kadang-kadang orang tak tahu tau Kamal Adli daripada Hero Remaja. Betul tak? Mostly ramai tak tahu. Ada di Syarul Azwan, ada Fatamin ramai tahu tapi tak ramai juga tahu yang Fatamin daripada Hero Remaja. So bila kita tengok, bila orang bagi tahu, okey, ramai-ramai artis yang ada sekarang ni daripada Hero Remaja, dia orang tak percaya. Tapi padahal artis-artis yang ada sekarang ni artis-artis yang berkualiti. So dalam banyak-banyak platform dan stage yang ada, saya yakin Hero Remaja lah yang dapat membantu saya untuk menjadi jambatan dan tangga untuk saya masuk dalam industri. Jambatan dan tangga Nana, aku takutlah kita tak ada jambatan kat sini. Amirul pula, tadi Amir kan, Amirul pula kenapa dia percaya macam Hero Remaja ni boleh jadi platform untuk Amirul? Tak silap aku ni first time Amirul join kan? First time Mirul join maksudnya, first time audition try. First time try. Ya. First time kan? Mirul first attempt lah, kira first attempt. Bagi Mirul, Apa yang buatkan? kita tahu Hero Remaja ni tempat untuk melahirkan anak-anak seni ataupun penghibur yang berkualiti pada masa akan datang kan. So, masuk penghibur tu bukanlah sebagai seorang pelakon je. Maybe tahun ni kita akan lahirkan penyanyi, betul tak? Maybe kita akan lahirkan DJ radio, kita akan lahirkan motivator, kita akan lahirkan orang-orang yang bekerja sebagai pembaca berita ke, macam-macam lagi lah. Dan Mirul rasa bila Mirul masuk Hero Remaja ni, apa yang Mirul nampak sebenarnya Hero Remaja bawa, dia bukanlah untuk lahirkan
anak-anak seni tau, untuk jadikan artis tau. Dia yang paling kuat lah adalah mental. Kita masuk era remaja ni, peserta-peserta, 12 peserta ni kena prepare mental. So apa yang production ajar kita orang untuk ketahanan mental tu, supaya kita orang boleh go je. Apa pun yang kita orang hadap masa akan datang nanti, kita orang boleh bertahan sebabkan mental. Macam seorang Cikgu Mirul, Cikgu Syafi, dia pernah cakap kat kami, dia kata, kalau kita tengok kan satu acara larian 100 meter, semua tu ada Usain Bolt, ada Asafa Powell, ada orang-orang yang power. Semua tu ada training yang sama, semua tu ada semua tu ada diet yang sama, ada taktik yang sama, kan? Tapi macam mana yang menyebabkan seorang ni laju, seorang ni ke belakang, seorang ni last, adalah ketahanan mental lah. Bila dia tahu mindset dia, apa yang sebenarnya yang dia nak, dia jujur dengan apa yang dia nak, itu yang menyebabkan dia akan sukses lah, dalam apa pun yang dia nak, dalam apa pun yang dia hadapi. Nah, jawapan diorang tu macam Dia panjang sangat. Dia macam pusing dalam kepala. dah sampai berjambatan tadi. Itulah. Aduh, Okay. Mirul, macam tadi Mirul cakap hero remaja ni bukan hanya untuk melahirkan penghibur sahaja. Ia lebih daripada itu. Bahkan Betul. mereka yang pernah masuk hero remaja sebelum ni pun tak semuanya bergelar anak seni, tetapi mereka juga berjaya dalam bidang masing-masing. Mungkin ada perniagaan ataupun pekerjaan Betul. masing-masing lah kan. Betul. So judging by that kenyataan tersebut, ada seorang ni bertanyakan ataupun mungkin memberikan kenyataan lah. Katanya fly half X, katanya terima kasih Mirul sebab support saya masa saya lawan sakit kanser tahap 4. Okay, banyak support saya masa saya lawan penyakit kanser. So mungkin Mirul nak sharekan sedikit tak apa pengalaman Mirul sebenarnya semasa menolong insan ini. Saya tak kenal dia. Mungkin Mirul kenal dia? Itu adalah kawan saya, kawan teammate saya sebab dalam tim rugby saya dekat Universiti Selangor. Apa yang Mirul rasa seorang pesakit, pemikiran seorang pesakit ni adalah diorang sangat-sangat perlukan motivation. Diorang sangat-sangat perlukan bantuan dari segi semangat lah kan. So kita tak boleh nak bantu dari segi perubatan ke, kita tak boleh, maybe kita boleh bantu dari segi kewangan. Tapi kalau macam Mirul sebagai student pun tak adalah kewangan banyak sangat kan. So the best is people yang ada, orang yang terdekat tu menghadapi penyakit-penyakit yang kronik. You guys just bagi diorang motivation. Keep telling them yang semua ni akan jadi okay. Semua benda ni akan jadi alright. Benda ni takkan berakhir dalam keadaan yang duka. Benda ni takkan berakhir dalam keadaan yang perit. Dia akan menjadi normal balik. Ini adalah proses yang Tuhan hadiahkan dekat kau supaya kau sedar apa yang kau buat selama ni. Tapi lepas ni, kau akan jadi manusia yang macam aku balik. Kau akan normal balik. Dan bila kita bercakap macam tu, diorang akan tahu, okay. Daripada situ diorang rasa macam, okay, aku kuat. Confident. Diorang rasa macam, okay, aku boleh hidup lagi lah. Aku boleh survive macam orang biasa lah. Dan so kalau bayangkan kalau seorang cakap macam tu, cuba bayangkan kalau semua orang cakap macam tu kat dia. Lagi dia kuat, betul? Betul tak? Right. Itulah apa yang Mirul rasa, pengalaman Mirul berkawan dengan orang pesakit kanser. Dan bila kita bercakap tentang menolong orang lain ni kan, sebenarnya kat bawah komen ni pun ada ramai juga yang mengatakan Ami pun pernah menolong mereka juga in some point of their life. Tak nak sentuh sebab ada banyak sangat komen ni. Dah tak ingat dah apa yang dia cakap tadi tu. Tapi mungkin Ami sendiri boleh komen sikit tak tentang apa tu sifat tidak selfish ataupun orang kata selfless lah. Bila kita berkawan dengan orang, bila kita mengenali orang lain, macam mana pengenalan kita dengan orang tu membuatkan diri kita terlebih tidak selfish dan sangat menolong mereka. Okay, bagi pendapat saya petik ayat Quran sikit surah ayat Al-Hujurat ayat 13 ke ayat 14. Okay, Tuhan ciptakan kita ni dalam pelbagai bentuk. Maksudnya ada pelbagai bangsa, ada banyak warna kulit.
Lepas tu, kenapa kalau kita fikir secara logik, kenapa Tuhan cipta kita dalam pelbagai bentuk, warna-warni? Takkan kita nak macam selfish, kita fikir kita je. Maksudnya, Betul? Tuhan cipta dalam pelbagai bentuk tu, dalam bentuk warna-warni, banyak variasi disebabkan Tuhan nak kita ni kenalan satu sama lain. So bila kita kenal, kita akan dapat tahu yang sifat kenal tu dapat timbulkan apa kata elemen positivity dalam diri sendiri. So bila ada ni elemen positivity ni, kita tak akan rasa selfish dan ada sifat selfish tu dalam diri kita. Ada orang sebut ni pencetus rumah ke aku dah jalan tergelak ni, tapi tak. Ni malas ni kan. Abang, Kita sebenarnya Abang, kira balance lah. Kira remaja dapat, belah-belah rohani pun dapat balance. tak guys, kita Tak tak nak perlu awal itu, menjadi aduh, seorang ustaz untuk berbuat baik tau sebenarnya. Betul. Kita just share. we really need that apa tu orang kata semangat ataupun sifat baik tu sebab dunia sekarang dah semakin kronik. So if let's say you guys can actually think and feel positively, that's very important sebenarnya. Tak semestinya kita kena pakai kopiah untuk berbuat baik, tidak kan? Betul. Walaupun kita orang panjang ikal mayang ataupun bekas rambut mulut di situ, tetapi kita boleh ada hati yang baik, hati yang suci. Okay, anyway, Nana ada tak beberapa soalan daripada followers lagi? Kak. Nana okay? Lana jangan Ada tak soalan daripada followers? Cun lah kat malam ni. Dia terrelax. Dia menong ke? Aduh kan. Nana dengar tak Nana? Okay, dia tak dengar, tak apa. Okay, tak apa. Kita proceed. Kita proceed. Okay guys, aku nak tanyakan sikit tentang Hello, okay, tak apa. Saya tanyakan soalan ni dulu, lepas tu Nana akan tanyakan soalan on behalf of followers. Okay, selepas ni. Okay. Macam tadi Mira cakap, kita bila dah saling mengenali tu kita kena help each other out semua tu. Betul. Tapi bila kita berada dalam competition macam Hero Remaja ni, it is a competition and there's going to be a winner. There's only going to be one winner. Macam mana korang orang kata bersaing tetapi berkawan pun berkawan juga. Macam mana korang balance in between both of these things? Mirul? Macam Amir dulu. Amir dulu. Sila Amir. Ambil air dulu ke? Okay. Kalau nak cakap soal persahabatan ni, persahabatan kita orang tidaklah seakrab mana. Kalau nak dibandingkan bila kita quarantine sama-sama, duduk dalam satu rumah sama-sama, mesti akan rasa bibit-bibit macam family macam tu kan. Tapi, maybe takdir Tuhan kot. Dengan adanya prelude, kita orang rasa macam family. Even tak jumpa depan-depan. Even tak jumpa in real life. So, macam mana kita orang deal bila bercompetition, bila berlawan antara satu sama lain adalah I think selalu ingatkan kawan-kawan kita lah. Guys, ni competition. So sebelum competition kita tolong satu sama lain. Kita orang ada group kita orang. And ada macam kalau dia info-info penting-penting ke, macam nak bincang ke, kita orang terus direct dekat group tu. Lepas tu bila on the same day macam kita shooting hari tu, kita orang terus macam buat tak kenal. Pandang je kamera. Terus. So macam orang kata mindset lah, motor mindset. Set your mindset. Kawan-kawan, competition is competition. Ya. Dalam grup tu tempat untuk korang mengumpat kita orang jugalah kan? Mak. Bukan, ya Allah. Mak, ya Allah, jangan Faiz. Aku cakap macam tu. Tak ada. Kau jangan nak. Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau Mirul pula, macam mana Mirul? Macam mana Mirul set mindset? Sebab kenapa aku tanya soalan ni? Sebab macam aku pernah bercakap dengan juara kita yang lepas, Nadi, Nasa dan juga mungkin dengan Alif Muhammad juga pada tahun 2017. Mereka sentiasa mempunyai semangat ataupun memang ada intention untuk menang daripada day one. Sebab itu yang menjadikan mereka ada that drive ataupun that semangat untuk
untuk terus mencuba sampai ke hujung kan, sampai singkir ke ataupun sampai menang ke, tak kisahlah. So macam Miro sendiri macam mana? Okay, macam Mirul sebagai seorang pemain rugby, apa yang Mirul belajar dengan sukan rugby adalah menjadi seorang team player. Team player itu adalah berkawan dalam satu, kiranya team player lah, player dalam satu team. So apa yang kalau Mirul meletakkan diri Mirul sebagai seorang team player dalam competition hero remaja ni, Mirul rasa benda tu sangat-sangat kuat. Sebab sebagai seorang team player, Mirul kena kenal semua orang yang berada kat dalam hero remaja ni, siapa competitors Mirul, apa kelebihan dia orang, apa kekurangan dia orang. So daripada situ Mirul akan belajar. Mirul akan kira macam research lah. Kita at the same time kita buat research juga lah kan. Daripada situ juga kita akan tambah baik apa kekurangan kita. Oh maknanya A ni dia power kat sini. Okay, B ni dia power kat sini tapi dia lemah kat sini. Okay, tapi macam mana Mirul nak create satu power yang boleh lebih tinggi daripada diorang ni. Kita tak ada cakap kita fight macam tak nak berkawan dengan diorang. Kita still lah team player, kita akan berkawan, kita akan share apa kita punya knowledge, kita share kita punya macam mana nak bergerak dalam satu game tu. Tapi bila come to competition, daripada apa yang Miro dapat menjadi seorang team player tu, benda tu yang akan membuatkan Miro menjadi seorang champion lah. Wow. Baik, nanti aku akan replay balik video ni kalau kau betul-betul menjadi champion. Semangat ini kita mahu kan. Tak, aku sebenarnya membaca komen juga sambil mendengar kau cakap tu, aku baca komen juga. Aku dengar Ami dapat satu poster ataupun satu ucapan daripada Uzi yang menyokong dia. Oh iya ke ada? Wow. Perasan tak? Tak perasan lah, sorry. Apa nama dia? Nanti kau kena check kat tag kau. Mungkin dia ada tag kau. Oh, dia ada tag lah? Okay. Aku rasa lah. Okay Nana, ada tak apa-apa soalan daripada followers? Hai Nana. Ada orang tanya, Adi Zulkarnain dia tanya, pernah tak korang pernah broken tak? Ditinggalkan atau meninggalkan? Rasanya macam benda ni tak ada kena-mengena dengan hero, tapi rasanya kena-mengena dengan hidup korang kot. Ya, betul. Bila orang macam ni selalu meninggalkan Nana. Mirul? Ya kan? Kita je selalu jadi Tak mangsa baik cakap macam tu. ditinggalkan. Tak baik cakap Mirul macam tu. setia, Mirul setia. Oh. Mirul setia. Soalan setia. Terus. Hello? So bila setia tu maksudnya setia single, masih single ke Relax ke? ataupun dah berpunya? Korang Relax. single ke dah taken ni? Tanya soalan. Mirul sambung. Dia like sekejap, tak apa. Amir, ada yang tanya, dah single ke taken ke? Oh, I single. Single. Kenapa single tu? Ada masalah, apa masalah Amir? I baru je break like 1 year ago. Yeah. So tak berapa nak setia lah. Mana ada? Ditinggalkan lah tu. Ditinggalkan Mana lah. ada? Ke meninggalkan? No. I like kita orang like tidak satu Aduh, Kita orang tak- aku kita hantar orang- like kita orang tak faham satu sama lain. Macam tu lah. aku kena hantar kau masuk dalam kelas Cikgu Syafi balik lagi. Macam soalan-soalan macam ni tak boleh jawab lagi. Oh, tak boleh. Amir, kenapa Amir simpan rambut panjang? Kenapa simpan rambut panjang? Sebab my mum cakap Alung nampak handsome rambut panjang. Mestilah I pilih nak jadi handsome kan. Macam tu lah. Saya simpan. Okay, sebelum Hero masuk tak apa, nanti Mari masuk nanti aku akan tanya soalan yang sama. Macam kita tahu Hero remaja ni orang kata perlukan followers, perlukan rupa kan. Itu kata-kata netizen lah. Even tadi aku scroll dekat Twitter pun mereka mempersoalkan benda tu, adakah followers dan juga rupa tu penting. Dan jika contohlah kalau semua 12 orang tu punya rupa, adakah kita tak represent mereka yang mungkin rasakan diri mereka tak ada rupa kan. So Amir sendiri rasakan pencarian hero remaja ni hanya untuk rupa saja ke macam mana?
Okay. Terima kasih Faiz atas soalan yang telah diajukan. Okay, bagi Ni pendapat bukan final lah. Kau jawab casual sikit boleh tak? Ni bukan final. Terima kasih. Okay. Okay, kalau dulunya time 2019 yang I telah di reject sebanyak 2 kali tu kan, I would say yang Aku ke yang reject tu. Salah seorang yang reject aku. tak. Faiz lah yang buatkan saya lepas ke stage 3. Kalian ingat kan? So yang membuatkan dulunya saya rasa yang Hero Remaja ni akan cari juga rupa sikit lah, I tak cakap banyak. Tapi macam Faiz cakap, industri sekarang perlukan ke artis yang ada banyak follower. Bagi pendapat saya, kita kena ikut era modernisasi, kita ikut era teknologi. Sekarang ramai orang akan tengok social media, betul tak? So social media ni juga adalah medium yang penting untuk naikkan rating seseorang pelakon dan naikkan rating sesuatu drama tu. So followers adalah salah satu faktor untuk menaikkan rating. Salah satu faktor, saya tak cakap faktor penting. Tapi yang membuatkan industri kita ni mahal, yang membuatkan sesuatu drama itu mahal adalah bakat seseorang pelakon tersebut. So contoh macam Amirul Effendi, follower dia tak adalah banyak sangat seperti pelakon-pelakon drama yang kita selalu tengok. Tapi kalau dibandingkan talent dia dengan pelakon yang lain, talent dia mantap. So sebenarnya kita just, orang kata apa, dua-dua belah pihak ni betul, ada betul dia. Kita tak boleh cakap yang ambil pelakon followers banyak ni dia orang salah. Tapi kita tengok atas bajet lah kadang-kadang. Atas bajet and penyampaian yang kita nak sampaikan dalam drama dan filem tu. Ya. Bajet apa? Bajet siapa? Bajet drama lah, bajet nak bayar talent. Okay. Apa tu, speaking of pelakon kan, aku nak tanya sikit. Amirul Effendi, saya Amirul Effendi lah kan. Siapa Mana lagi? Mirul Mungkin. Mirul pula Amir. Apa tu, selain Amirul Effendi, siapakah lagi pelakon yang mungkin kau respect? I respect Beto Kushairi, Zairil Azim, Brown Palare, memang best. Henry Golding, and kalau pelakon-pelakon yang baru like Syafiq Kais, kalau perempuan dan Trisha. Okay, tu je. Motif kena ada perempuan dan Trisha di situ. So kira macam Nana, Amir ni kita boleh expect keluar satu drama setahun je lah. Ikut bajet. Sebab ikut bajet. Sebab pelakon-pelakon yang dia suka tu semua macam rare. So mungkin dia akan jejak langkah mereka. Rare, orang-orang rare. Kejap, Amirul ni tak masuk lah kita. Ada masuk bos. Kenapa tak request? Kenapa? Mirul daripada tadi request, lepas tu dia tak boleh nak masuk. Sedihnya. Sorry. Sekejap. Mirul, aku tanyakan tadi kat Amir. Kalau tadi aku tanyakan siapa pelakon favourite dia. Mirul pula. Filem apa? Filem favourite Mirul. Apa benda? Filem favourite? Kenapa? Kenapa kita pernah tengok? Filem favourite Mirul satu je filem favourite Mirul. Yang membuatkan Mirul rasa Mirul adalah sebagai seorang penghibur, Mirul adalah seorang pelakon. Mirul suka tengok, Mirul mula-mula tengok cerita ni, Mirul rasa macam wow, dia ni tak pernah berhenti berharap dan sampai satu masa dia dapat dream dia. Apa nama tajuk cerita tu adalah La La Land. Yes. Oh tu, tahu. Best. Cerita tu Mirul tahu dia dapat banyak anugerah Oscar, banyak dapat dapat kira anugerah lah. And cerita tu bagi Mirul, dia sangat-sangat memberi impact lah kepada life Mirul. Sebab Mirul daripada kecil Mirul rasa macam bilalah Mirul boleh berlakon, bilalah aku boleh berlakon dekat TV ni, bilalah aku boleh berkarya dekat depan orang ramai, bilalah aku nak tunjukkan bakat aku ni yang Tuhan hadiahkan dekat aku ni. And sampai satu masa Mirul rasa Mirul tengok je La La Land ada dalam satu watak tu, watak Emma Stone, Mirul lupa nama watak tu.
Dia kata Hmm. dia mencuba sampai satu masa dia dah breakdown dah. Dia dah habis dah. Dia dah penat sangat dah. And the time sampai. Masa tu sampai. Dia telah berjaya menjadi seorang pelakon. Dan bukan sekadar pelakon yang dikenali, tapi pelakon yang disegani, mendapat award dan sebagainya lah. Yes. Speaking Tonjok. of La La Land, terus sambung daripada La La Land terus. Aha. Aku tahu korang mempunyai background dalam bidang teater juga kalau tak silap Betul, aku. betul. Aku pernah terlibat dalam pementasan Cerita. seni pementasan. Yes. Kalau dalam video Idin cakap pelakon teater ni lain emosi dia. So aku nak tanyakan korang, sebagai seorang pernah terlibat dalam teater, apa Betul. yang membuatkan seorang pelakon teater tu berbeza dengan mungkin anak seni yang lain? Okay, for me lah. Bagi Mirul kan, teater ni dia teater ni dia punya challenge dia besar sikit tau. Sebab kita tahu teater ni dia berdepan dengan ramai orang. Berdepan dengan penonton. Dia ada ruang, dia ada satu ruang, dia ada penonton. So benda tu bila seorang pelakon melakonkan watak di dalam teater tu, dia tak dekat tau. Kalau kita tahu, kalau kita orang pelakon-pelakon yang bekerja di depan kamera, kita boleh cut. Selagi mana kita tak perfect, kita boleh cut, betul. Tapi teater, macam mana pun you tunggang terbalik kat dalam atas pentas tu, you kena go forward, you kena follow the flow. So Mirul tak banyak lah pengalaman dekat teater, tapi merasa perform sebagai salah seorang pelakon dekat atas pentas teater. Dan apa yang Mirul rasa benda yang sangat-sangat best menjadi seorang pelakon teater adalah perasaan nervous tu sendiri. Dan kita nak kekalkan emosi tu walaupun 1 jam kita kat atas pentas tu. Kita nak kekalkan emosi tu, kita penat ni, kita tak dekat ni. Tapi kita nak go flow, emosi tu kita maintain, kita tak nak lari watak, kita tak nak lari watak tu sebagai Ashraf, kita nak watak tu sebagai Ashraf je. Kita tak nak dah lari sebagai watak Mirul Aiman. Benda tu adalah challenge yang bagi Mirul challenge dan membuatkan rasa macam, weh bestnya berlakon ni, bestnya, this is the time lah. Aku rasa Setuju. Aku rasa ini pelakon ni benda yang Mirul sangat minat lah. Macam tu lah Mirul rasa. Okay, soalan yang sedikit berbeza untuk Amir lah kan. Macam kita tahu teater di Malaysia ni mungkin tak orang kata tak dipentaskan sekerap drama di televisyen kan. Kalau di drama di Malaysia ni mungkin setahun kita boleh pergi dah 50 ke 60 show lah. Aku tak tahu figure dia. Tapi mungkin teater dalam 5-6 sahaja di Malaysia. So orang kata bila sebagai seorang pelakon teater ni mungkin mereka sukar untuk cari punca pendapatan untuk untuk meneruskan diri sebagai seorang pelakon teater. It's not easy to become one. So macam Amir sendiri, adakah kau inginkan that kind of career or you would go for something a bit more commercial like drama, Hollywood? Secara jujurnya, sebelum saya berkata lebih kan, saya tak adalah banyak sangat pengalaman dalam bidang teater. Saya cuma sempat dan berpengalaman dalam pementasan ni sebanyak 2 kali je, sebanyak 2 naskah sahaja. And itu pun dalam tahun yang sama. So, apa yang saya faham, bidang teater ni dia tak ada kena-mengena dengan berlakon sebenarnya. Oh, Mirul? Dia tak ada kena-mengena dengan berlakon sebenarnya. Bagi saya, teater ni adalah cara kita hidupkan diri kita. Betul. Cara kita hidupkan emotion kita, cara kita hidupkan kepala, badan kita. Sebab kadang-kadang kalau kita jalani kehidupan kita biasa, kita tak pandai guna badan kita sebenar. Betul. So, bila kita belajar dalam bidang teater, kita belajar untuk projekkan suara kita. Kita belajar untuk keluarkan emosi kita. Kita belajar untuk menghargai emosi yang kita ada. Betul. So bagi saya, kalau sebagai seorang artis nanti, insyaAllah artis to be, bagi pendapat saya akan mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang teater dan saya lebih suka kalau diri saya akan pergi jauh dalam bidang drama komersial. Dua-dua nak lah, tamak lah ni. Tak ada. Jangan je tu.
Tak, maybe Bajet lah Fat. Itu tak sama. menerima rezeki Tuhan seadanya. Tak, maybe betul. apa yang Amir nak sampaikan tu adalah dengan ilmu yang dia dapat dekat teater tu, dia boleh create satu impact dekat dalam industri perfilman. Drama. Betul? Drama. Yep. Maybe kan, Meh? Betul, Meh? Betul Mirul, saya setuju. Yes, Meh. Yes. Keluar emosi tu sampai itulah terkeluar Sarah tu. Itu sangat Sarah? emotional. Siapa Sarah tu? Siapa Sarah tu? Aduh. Okay, Nana, apa tadi? Razman ada tanya, Nana rasa soalan ni macam menarik juga. Dia cakap sebagai penggiat teater, korang yakin tak ilmu dan bakat yang korang ada tu boleh survive dalam program Hero Remaja? Sebab trend sekarang ni dia mementingkan rupa daripada bakat. Apa pendapat Bukan korang? nak cakap mungkin bukan nak cakap pelakon teater ni tak ada rupa. Ada yang handsome, ada yang cantik. Tetapi mungkin mereka tidak digambarkan sebagai seorang yang cantik on stage sebab mereka ada karakter yang sangat kuat kan di atas pentas tu. So kepada Mirul dan Mirul lah. Okey, macam ni. Bagi Mirul, kita tahu dalam industri seni ni kita ada banyak, ada yang more to business, ada more to betul-betul menceritakan apa yang diorang ingin sampaikan dalam karya diorang tu. So benda tu bagi Mirul, kita ada berbagai-bagai jenis penonton, kita ada berbagai-bagai jenis yang melihat kan. Benda-benda tu bagi Mirul tak ada masalah. At least kita negara Malaysia ni masih tak mati kita punya, kira kita tak mati kita punya industri teater. Sebab bila kita ada industri teater tu, bakat-bakat baru dan bakat-bakat yang kita boleh ketengahkan tu banyak, ramai. So benda tu bagi Mirul benda yang bagus lah. Sebab mostly pemain-pemain teater ataupun pemain-pemain yalah pelakon teater kan, diorang mau buat benda tu sebagai satu hobi. Benda diorang minat tapi diorang tak ada ruang dan peluang untuk bekerja kat dalam filem ataupun drama. Diorang keluarkan bakat diorang tu, embrace apa yang diorang ada dengan bakat lakonan diorang tu dengan teater. Okay, tapi bayangkan dalam let's say lah ada line up dalam satu filem ni ataupun line up dalam satu filem ni. 4 ni, 2 ni ada rupa, ada bakat. Yang 2 ni ada bakat. Bakat, pure bakat. Kat situ kita ada kat situ kita punya bunga tu banyak, betul tak? And cerita tu akan jadi cerita yang best lah. Kita tak boleh 4 ni rupa ada tapi bakat dia kurang sikit. Dia tak boleh. Dia at least dia kena ada semua tu. So benda tu bagi Mirul benda yang kita sebagai pemain industri, benda tu tak apa. As long kita ada passion and we go for it lah. Tapi korang berdua ni ada rupa dan ada bakat. So mungkin korang kena compete untuk watak-watak yang akan datang. InsyaAllah. Tak sabar. Korang kira bunga yang sama. So korang kena compete. Amir bunga lain sikit, rambut dia panjang. Aku ada baca komen dan juga soalan. Sebenarnya benda yang sama je. Berapa tajam atau berapa tajam lah kan? Berapa tajam jawline Abang Mirul ni? Mirul. Abang Mirul berapa tajam berbanding dengan Abang Amir, berapa tajam? Tak pastilah. Mirul dia Saya dua ke tepi. Dia tak ada. Amir pun ada jualan juga. Oh, Amir ada lah. Amir power tapi jualan Amir boleh potong kertas, jualan Amirul mungkin boleh potong durian. Luka bang. Luka bang. Okay, tadi aku ada tengok satu komen daripada Ash. Hi Ash. Ash ada tanyakan siapa yang ada bakat menyanyi antara mereka berdua ni? Mirul. Yup. Mirul. Ash adalah manager kepada penyanyi. So buktikan. Go. Wow. So Mirul ke Amir yang yakin dengan bakat menyanyi? Dua-dua. Tapi tak. Mirul yakin dengan bakat menyanyi. Tapi sedap tak sedap tu belakang kita lah. Sedap tak sedap lain cerita. Yakin lah macam tu.
Okay, aku tahu Mirul ada suara yang lantang, tetapi Amir lebih biasa menyanyi, kan? Amir nak dengar sikit nyanyi Yes, let's apa-apa go, lah let's lagu go. yang kena. Alright, let's go. I pakai gitar tak kan? Yes. Oh, dah let's go, sudah man. ke? Let's go, man. Oh, dia dah plan. Dia dah Okay, prepare lah, bang. prepare. Prepare lah, bang. I prepare tu tadi. Okay. I warm up, ya. Okay. Warm up dulu lah, bang. Aku Okay, bang. untuk kita kini ku sendiri, sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta. Ku tak tahu, tak lagi tahu, seperti waktu yang dahulu. Apakah mungkin bila kini ku ingin kembali menjalani janji-janji hati kita. Tada! Wow. 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 Wah, terus Wow. ada yang komen. Oh, saya nak buat ni lah. Thank you. Tapi masih ditinggalkan kan Ana? Kesian. Pulau. Sekarang. Tak cukup bajet. Okay, so obviously we know that from your audition and from Ya. interview lah, session casual kita malam ini, korang berdua memberi bakat dan juga potensi yang sangat tinggi menjawab soalan pun dengan lancar, cepat, memberikan soalan semua tu kan. So ada yang bertanyakan di bawah ini, nak masuk dalam industri senang tapi nak kekal susah Betul. kan. Sokong. Ada orang yang Betul. 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba dah hilang. Betul. So macam Miro dan Amir sendiri, apa perancangan korang untuk kekal ataupun apa perancangan jangka masa? Kita tak tahulah macam mana jangka masa panjang kita kan, tapi what you aim for? Amirul? Okay, bagi Mirul, sejujurnya Mirul, apa yang Mirul nampak dengan dalam diri Mirul ni, Mirul nak jadi seorang pelakon / pengacara. Kenapa cakap / sebab Mirul yakin lah dua benda tu Mirul boleh bawa dalam satu masa. Tapi ada kekurangan dan kebaikan lah dengan apa yang Mirul nak tu. Sebab kalau kita nak dua-dua dalam satu masa, benda tu akan jadi susah lah. Boleh, tapi jadi susah lah. Tapi itu kekurangan dia. Tapi kalau kebaikan dia pula, bila let's say lah kita go dua-dua tu dalam satu masa, at one time kita salah satu ni akan drop, betul? Kita akan drop dan satu ni kita akan sustain. Let's say kita drop yang sustain ni, let's say pengacaraan tu Miro sustain, Miro drop pengacaraan, Miro ada yang dulu ni, pelakon ni. So benda tu Miro rasa yang paling penting adalah knowledge lah, knowledge. Bagi Miro seni tu sendiri, seni apa pun, pengacaraan ke, penyanyi ke, motivator ke, dia adalah memberikan sesuatu keindahan di dalam ekspresi. So nak memberikan keindahan dalam ekspresi lakonan tu, nak memberikan keindahan dalam ekspresi pengacaraan tu, Miro perlukan apa? Macam nak dapatkan keindahan tu? Miro nak dapatkan keindahan tu, Miro kena ada knowledge lah, betul tak? Barulah ada keindahan tu. So bila jangan pernah berhenti belajar lah. Bagi Miro, jangan pernah berhenti belajar. Macam mana pun you dekat mana pun, on the top ke, kat bawah sekali pun, tapi kalau you stop belajar, benda tu akan hancur. Tapi kalau you macam mana pun you stay kat mana pun, tapi you belajar tak pernah berhenti, you ada power tu lah.
you ada power tu. Bagi Mirul benda tu lah. Lu yang power, Mat. Lu yang Macam power. Amir pula macam mana Amir? Amir punya Okay. plan. From my perspective pula, Mirul dah jawab daripada perspektif industri, daripada perspektif anak seni. Saya menjawab daripada perspektif orang-orang biasa yang baru nak berkecimpung dalam bidang industri ni. I would say dalam bidang mana sekalipun, kita kena ada backup plan. Okay, contohnya saya dan Amirul yang baru saja nak masuk dalam bidang industri ni, kita orang kena buat plan untuk sambung belajar, untuk dapatkan degree at least. Kalau Amir tak ambil degree, tak ambil lagi degree. Mirul ada lagi satu sem, berbaki satu sem. Betul. Yes. So bila kita like tak ada job or something like that, kita ada option lain untuk teruskan teruskan hidup kita lah dengan cara yang lain. Tapi sama juga macam Mirul cakap, kalau kita ada bakat, contoh Amir ada bakat dalam menyanyi, dalam berlakon, dalam hosting. So kita kena kuasai tiga-tiga bakat ni. Sebab apa? Kalau option 1 tak jadi, kita boleh ambil option 2. Kalau option 2 tak jadi, kita ambil option 3. Betul. So yang paling penting untuk sustain adalah backup. So bila kita ingat nak sustain, kena ada backup. That's it. Betul. Ada yang berkata, if you're tired, learn to rest but not to quit. Which is true. Oh, betul. Agree. Kan? Agree. Kita semua manusia, so kita perlukan rehat. Tapi kita tak semestinya perlu berehat selama-lamanya. Kan? Yeah. Satu job. Okay, sebelum kita wrap this session dengan satu soalan Alamak. terakhir. No rap bro. Kita dah sejam dah. Lah, you ke? Wah, tak best lah sejam ni. Kalau ada hilang apa pula tadi. Alamak. Tak pula. Kita nak masa tidur dah lepas ni. Okay. Okay, alright. Okay, aku nak bagi korang peluang untuk bertanya sesama sendiri satu soalan. Dan Okay. korang tu perlu jawab. Tak boleh jawapan yang selamat. Jawapan yang betul. Jawapan yang jujur lah. Okay. Okay, Meh. Apa? Okay, Meh. Aku tahu. Tak ada. Jangan nangis. Tak ada lah. Meh. Aku tahu kau seorang yang minat nyanyian. Kau minat penyanyi. Kau nak menjadi seorang penyanyi, betul? Betul. Okay. Kita tahu penyanyi ni tak cukup kalau dia hanya pandai menyanyi. Betul? So aku nak tahu, adakah kau ada plan untuk compose ataupun buat production ataupun buat album selepas daripada Hero Remaja ni? Cik. Okay. Soalan lu power lah, Mat. Okay. Actually, before perkataan Hero Remaja ada dalam kepala I pun, I memang dibesarkan dengan muzik. Bukan my parents yang kenalkan dengan muzik, tapi kita cari sendiri. Sebab apa? Kita minat. So bila kita minat, kita cari sendiri lah. And my mum pun cakap, daripada kecil I memang dah suka menyanyi lagu, tapi I sendiri yang cipta lagu tu. Faham tak? Betul. Macam Oh, ya bila ke? tengok hujan, yes. Wow. You know? Mak aku cakap macam tu. So macam Okay. dulu time dekat kita nampak nampak hujan kan. Dengan hujan pun I dah boleh cipta lagu. Wow. Soalan kau tadi, It is very poetic ya, itulah. Tapi tu kena asal lagi, tak pandai sangat. So berdasarkan soalan Mirul tadi, ada plan ke tak untuk kompos lagu? Yes, I have a great plan to all of you guys. I ada banyak kompos lagu, ada Malay song and English song. So insyaAllah disebabkan Hero tahun ni akan automatically duduk bawah Rocket Fuel Management. So I think I akan confront them yang I ada disbakat dan I akan tunjukkan lah apa yang I ada. So mana tahu kita akan release single nanti. Gitu. Tapi mungkin boleh keluarkan lagu bertemakan Hero Remaja. Wah. So aku boleh buat jadi lagu tema untuk season akan datang. Boleh. Nanti I try. Abang Faiz dengan kita dengan Mirul, Abang Faiz dengan aku yang jadi back belakang tu. Backup singer. Terima kasih. Kita kena practice choreo macam tu. Boleh jangan risau. Dia kena choreo dia.
Okay, mungkin soalan daripada Amir kepada Mirul. Alright, let's go. Okay, soalan susah. Alamak. Alright, Mirul. Seperti yang kau tahu, aku orang kata apa, aku like sejenis orang yang suka lompat-lompat kan. Yup, betul. Masuk lompat-lompat. Janganlah Mirul kacau baik. lah. Janganlah kacau lah. Tak, apa masuk lompat-lompat? Baik ke apa? Evan punya orang. Golaki punya orang. Happy Golaki punya orang. Okay. Yes. Okay. Itu ayat je. Okay. Sambungan dia. Mirul, kau rasa dalam bidang industri ni, kita berdua ni ada potensi tak untuk menjadi pelakon dan orang seni yang ada talent dan digeruni oleh masyarakat Malaysia? Okay. First of all, kita sekarang berada kat mana? Kita sekarang Malaysia. berada kat top Malaysia, bukan Malaysia. Kita berada dekat top 10 hero remaja lah. Kau ni kan? Memanglah kita kat Malaysia. Okay. Betul. Kita sekarang ni berada dekat top 12 hero remaja, betul? Ya. And benda tu sendiri, aku rasa Batman, benda tu sendiri Tuhan dah mendengar doa kita yang dah lama kita doakan. Which is kita nak berada di satu ruang untuk kita berkarya. So top hero remaja ni tempat yang kita impi-impikan selama ni, betul tak Man? Betul. So, Setuju. kalau kau tanya aku, adakah kita akan berjaya? Yes. Tak ada, bagi aku tak ada satu istilah pun yang tidak berjaya. Let's say lah kau kalah ke, aku kalah ke, itu bukan maksudnya kau tak berjaya. Betul tak? The main thing is itu adalah proses untuk kau capai satu benda yang baik untuk hidup kau. Itulah jawapan aku. Jawapan aku maksudnya kau kena percayalah itu adalah satu proses yang sangat-sangat bagus. Tak kisahlah proses tu proses yang sangat membuatkan kau sedih ataupun proses tu memberikan kau happy. Benda tu adalah satu proses yang menjadikan kau manusia yang berguna untuk masyarakat satu masa nanti. Aku rasa Sebab orang punya jawapan kan macam jawapan orang kenapa macam deep sangat malam ni, Nana? Apa? Sorry? Jawapan dia macam deep sangat. Aku rasa Mirul ni boleh buat Spotify playlist untuk yang untuk apa, motivational. Benar dia deep. Boleh. Faham kan? Faham Faham. faham. Sebenarnya Untuk seseorang yang berusia 23 tahun sangat deep. Kan? Itulah aku rasa kalau this doesn't work well, Mirul, aku rasa kau kena buat Spotify playlist. Kau boleh jadi motivational speaker. Sebab pagi aku boleh buka. Alright bang, untuk abang Miru buat seorang untuk abang. Mirul TED Talk. Okay guys, before kita wrap pada hari ni, ada aku nak minta korang mungkin memberi sedikit kata-kata ataupun ucapan kepada mereka yang akan support sepanjang perjalanan yang remaja. Because it's going to be a very long ride, ya. Kita ada jauh lagi, walaupun kita dah episod ketiga dan masih episod keempat lepas kita ada banyak episod ada dalam 2 bulan, 3 bulan lagi. So what do you have to say to those who are supporting you from now? Bagi Mirul, jangan pernah berhenti untuk berangan-angan, jangan pernah berhenti untuk bercita-cita, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Betul tak? Sebab you kena tahu, bukan you tak sesuai untuk itu, tapi itu you tak dapat benda tu sebab bukan masanya lagi. Satu masa nanti you akan dapat benda tu. And kepada nak bagi luar sikit Dreamers. Dan kepada Dreamers, Miru sangat-sangat perlukan sokongan dan support daripada kalian. You guys, Miru punya shadow. Kalau you guys ada, Miru tak boleh nak bergerak seorang-seorang. Okay, thank you guys. I love you guys. Nice. Sekejap, Cok. Diorang kau punya shadow. So pada shadow tu tak ada, maksudnya kau dah terbang dah. Tak dengar Macam ni? Kalau diorang tu kau punya shadow kan. Ya.
So kalau shadow tu tak ada, maksudnya kau dah terbang lah. Terbang lah. Terbang lah. Dia tak ada shadow orang. Dalam soalan tu. Tak, dia punya penggunaan perkataan sangat mendalam. Dalam Yep. je. Okay, ni apa pula yang kau nak sampaikan kepada mereka? Sorry Faiz, saya tak dengar soalan you. Apa yang kau nak sampaikan kepada mereka yang support? Oh, yang support I. Okay guys. First of all, I want to thank myself. I want to thank you myself sebab kenapa lah Faiz pula. Okay, saya nak terima kasih kat diri sendiri sebab percaya dekat diri sendiri. And sebab sayang diri sendiri. So, benda yang first kali yang I nak ajar my supporters is korang kena percaya diri korang and treat diri korang tu macam girlfriend or boyfriend or orang yang you sayang sendiri. Macam kalau dia nak benda tu, cari benda tu. Kalau dia lapar, bagi makan. Kalau dia nak benda tu, bagi benda tu. So, bila kita treat, diri kita sayang diri kita. Faham tak? Macam tu lah. I nak terang takut macam dalam sangat. Sayangi diri lah. Ya, sayangi diri. Sayang diri sebenarnya. sendiri lah. Yes. Sebelum kita sayang orang lain, kita kena sayang diri sendiri. Kan? Betul. Betul bang. Betul. Betul. Nana sayang diri sendiri tak? Of course, sayang. Aduh. Kalau Yang nak putih pula sayang. Okay, Nana, ada tak macam last question mungkin ataupun komen daripada mereka? Question dengan dorang. Untuk dorang. So, korang dah sedia ke untuk lalui Hero Remaja ni sampai last? Always Apa ready. preparation Always yang ready. korang buat? Let's go. Let's go. Dah tepu sangat dah. Maksudnya mungkin dah tentu Nana. Tapi dekat rumah korang buat apa je? Ada preparation apa-apa tak? Macam, Adalah, maybe kita orang buat Ada. research. Kita buat berborak dengan kita punya team 12 panelis ni kan. So daripada situ kita create bond and daripada situ kita share kita punya knowledge. Betul. Itulah. Maybe kita akan jauh lagi perjalanan ni, tapi sejujurnya Miro sangat-sangat tak sabar. Sangat-sangat. Betul. Actually kita orang macam like sangkut tau sebab dia Betul. lebih suka kalau sharing something macam kita ajar berdepan dengan kawan-kawan dengan top 12 yang lain. Betul. So bila kita ajar daripada terus social media ni it's like susah lah. Sebab diorang pun susah nak faham, kita pun Betul. susah nak terang. Macam tu. Okay, with that said, kita orang mengucapkan korang all the best untuk Hero Remaja 2021. Thank you. Thank you so much Semoga bang. korang Thank you so much bang. good luck. korang Thank you so much. enjoy. Take care. Yes. Thank you. Semoga pengalaman ni tak datang pada semua orang. Macam Ami sendiri dah cuba melalui korang lain. So you should know that it doesn't come to just anyone. So maksudnya korang dah bercuba, dah mencuba yang terbaik dan hasilnya adalah korang di sini. So this is the next phase or the next step for you guys and jangan pernah jangan pernah rasa puas hati ataupun puas diri, rasa Betul. satisfied with yourself because Betul bang. there's always something that you can improve with yourself, kan? Setuju. All the best kepada korang and stay safe kat rumah tu, jangan nak sakit-sakit pula. InsyaAllah. Sama juga InsyaAllah. kepada Amin. Abang Faiz, kepada Kak Nana. Jaga diri, okey? Nanti kita jumpa. Siapa yang Jaga diri sakit? Abang Faiz, Yang jaga pertama. diri Kak Nana. Korang pun. Minum air banyak-banyak. Sekarang ni musim panas. Betul? Yang tadi Betul, Allah betul. berkicap. Okay guys, thank you. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye. Love you. Bye guys. Okay guys, bye. Leave lah. Oh. Okay guys, thank you so much for watching us Remaja dengan Kata pada malam ini bersama Faiz dan Nana. Dan jangan lupa pada hari Sabtu ni kita ada episod keempat Hero Remaja 2021 Prelude dengan 4 lagi hero finalist yang terpilih dan 4 lagi. ada 4 orang lagi, so kita tengok sama ada mereka apa yang favorite ke tak. Dan Nana rasa mereka berempat pada minggu pertama ni akan rasa tercampur tak dengan mereka yang keempat lagi?
Nara rasa hero remaja kali ni kan, diorang macam tak ada siapa yang macam sama. Semua ada macam karakter diorang masing-masing. Rasa tak? Mm-mm. Betul, betul. Even daripada minggu pertama ni pun semua orang Ha, berlainan. dia kata semua lain tau. 2012 ni macam tak ada yang kita ambil yang sama. Dia macam seorang-seorang tu macam ada dia orang punya special lah. Dia orang punya ni. Mm-mm. Tapi apa yang kita boleh review sedikit pada korang is mereka adalah sangat interesting. Macam Nana cakap tadi, tak ada satu pun yang sama. Mereka ada latar belakang yang berlainan. Macam pada kali ni kita ada budak-budak teater. Masa ada 3 budak Mm-mm. teater pada minggu pertama ni. Tapi minggu kedua rasa macam tak ada budak teater. Ada budak-budak lain pula. Budak siapa tu. So kalau kita tengok hari Sabtu ni di Australia pada pukul 9 malam di untuk menonton Prelude Hero Remaja 2021 di habis sekarang. Okay. Alright guys. Thank you so much for watching. Thank you Nana. Saya Bye. Thank you Faiz. Assalamualaikum. Selamat malam.